Pagi ini kita akan belajar satu topik terkait dengan jamak. Boleh? Satu topik yang terkait dengan jamak. Ya? Jamak. Jamak ni apa? Jamak ni terjemahannya banyak ataupun ramai. Boleh? Tengok saya. Tengok saya. Ini topik baru ni. Ini topik yang baru. Saya nak tuan-tuan fokus sungguh-sungguh, jangan komen apa-apa. Jamak terjemahannya banyak ataupun ramai. Beza ke ustaz? Beza. Banyak kita guna untuk bukan orang. Ya, banyaknya kambing itu. Banyaknya tiang-tiang. Banyaknya rumah. Kita tak kata ramainya kambing. Ramainya kereta. Ada tuan. Ya. Kalau ramai kita guna untuk orang. Boleh? Jamak artinya banyak. Banyak ni kita guna untuk bukan orang. Ramai kita guna untuk orang. Boleh? Baik, tengok saya lagi. Tengok saya lagi tuan. Jamak ni, ya. Jamak tuan, banyak atau ramai ni, dia terbahagi kepada dua bahagian. Ya. Dia terbahagi kepada dua pecahan, dua bahagi. Boleh? Yang pertama, kita ada jamak yang disebut sebagai jamak yang ada kaedah. Tengok tuan, ya. Yang pertama kita sebut sebagai jamak yang ada kaedah. Yang kedua kita sebut sebagai jamak yang tiada kaedah. Boleh? Apa benda ustaz jamak ada kaedah, tiada kaedah? Tengok saya dulu. Tengok saya dulu tuan. Topik baru kan? Topik baru kan? Maka tengok saya dulu. Tengok fokus sungguh-sungguh. Saya ulang. Jamak ni apa? Jamak ni terjemahan dia banyak ataupun ramai. Jamak ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama ada kaedah, yang kedua tiada kaedah. Boleh? Ada kaedah tuan. Bahasa Arabnya kita sebut sebagai salim. Jamak apa? Jamak salim. Kalau tiada kaedah kita sebut sebagai jamak taksir. Ya. Jamak ada kaedah kita sebut sebagai salim. Tiada kaedah taksir. Tulis dekat ruangan komen. Setakat ni senang ke susah? Senang ke susah? Setakat ini senang ke susah? Ya. Tulis dekat ruangan komen. Setakat ni senang ke susah? Jamak ni ada dua. Yang pertama ada kaedah ataupun salim. Yang kedua tiada kaedah ataupun taksir. Ahsantum. Semua kata senang. Senang. Baik. Jamak yang ada kaedah ataupun jamak salim, dia terbahagi kepada dua pula tuan. Ya. Dia ada dua pecahan dia. Jamak ada kaedah, dia terpecah kepada dua pula. Yang pertama kita sebut sebagai jamak salim ramai lelaki. Ya. Jamak salim ramai lelaki. Yang kedua kita sebut sebagai jamak salim ramai perempuan. Ya. Jamak salim, jamak ada kaedah. Jamak salim ni dia ada dua. Dia pecah kepada dua pula. Jamak salim ramai lelaki. Yang kedua jamak salim ramai perempuan. Boleh? Jamak salim ramai lelaki. Jamak salim ramai perempuan. Baik. Tengok saya. Untuk jamak taksir ataupun jamak yang tiada kaedah, dia terbahagi kepada dua juga. Ya.
Yang pertama, jamak taksir orang. Yang kedua, jamak taksir bukan orang. Ya. Yang pertama, jamak taksir orang. Yang kedua, jamak taksir bukan orang. Baik. Kita pergi satu-satu. Kita pergi pada jamak salim dulu, tuan. Ya, kita fokus pada jamak salim dulu, tuan. Fokus pada jamak salim ramai lelaki. Boleh? Kita pergi bawah. Kita fokus dulu pada jamak salim ramai lelaki. Tengok saya. Untuk jamak salim ramai lelaki, macam mana kita nak tahu kalimah itu, kalimah jamak salim ramai lelaki? Ya, jawapannya ialah kalau kalimah tu ada penambahan. Ya, ada dua penambahan. Ya, nak kenal jamak salim ramai lelaki akan ada dua penambahan huruf. Ya, di belakang, di hujung kalimah. Yang pertama, ya, kalimah tersebut hujungnya ada penambahan waw nun. Ataupun kaedah saya kita sebut unah. Unah. Boleh? Yang kedua, kalimah tersebut hujungnya ada penambahan ya nun ataupun kita sebut sebagai ina. Ina. Yang ni unah. Ina. Boleh? Ada saja kalimah yang hujungnya ada penambahan salah satu di antara dua ni. Sama ada una ataupun ina. Maka waktu itu kalimah itu ialah jamak salim ramai lelaki. Contoh. Una. Una. Muslimuna. Mu'minuna. Musyrikuna. Kan? Mu'allimuna. Una. Una. Tuan-tuan tengok kalimah itu ada una di hujung, maka confirm kalimah itu jamak salim ramai lelaki. Ataupun ina. Ina. Muslimina. Mu'minina. Musyrikina. Muzlimi. Zalimina. Kafirina. Ina. Ina. Ya. Ada ina. Ina pun confirm kalimah itu jamak salim ramai lelaki. Saya bagi contoh bertulis. Orang Arab, ya, muslimun. Muslimun. Kan? Muslimun. Muslimun ni apa? Orang Islam. Ya. Orang Islam dalam bahasa Arab Muslim lah. Muslim ni orang Islam. Orang Arab kalau dia nak kata orang Islam, ramai kan? Orang Islam, maka dia akan tambahkan una ataupun ina. Sama ada muslimuna ataupun muslimina. Apa terjemahan dia? Kedua-duanya terjemahannya ialah orang Islam. Boleh? Ustaz, masa bila nak kata una, masa bila nak kata ina? Yang ini sabar dulu tuan. Saya nak tuan-tuan tahu yang jamak salim ramai lelaki ada una, ada ina. Ada penambahan una, ada penambahan ina. Tulis dekat ruangan komen. Setakat ini. Boleh ke tak boleh? Tulis dekat ruangan komen setakat ini boleh ke tak boleh. Ya. Tulis dekat ruangan komen setakat ni boleh ke tak boleh. Boleh ke tak boleh. Jadi rupanya nak kenal jamak salim ramai lelaki, tengok ada penambahan una ataupun ina. Dia ada dua penambahan. Ya. Kalau ada salah satu di antara dua di hujung kalimah, maka confirm jamak salim ramai lelaki. Ahsan. Kita pergi pula pada jamak salim ramai perempuan. Ya. Jamak salim ramai perempuan. Baik. Jamak salim ramai perempuan, tuan-tuan, dia hanya ada satu saja penambahan. Ya. Iaitu alif dan ta. Ya. Kalau jamak salim ramai lelaki, dua penambahan. Una, ina.
jamak salim ramai perempuan, dia hanya satu saja penambahan di hujung kalimah, iaitu alif ta. Cuma alif ta ini dia ada dua bentuk bacaan. Dia ada dua jenis sebutan, tuan-tuan. Boleh? Dia ada dua jenis sebutan. Yang pertama, atu. Yang kedua, ati. Atu, ati. Kalau atu, muslimatu. Mu'minatu. Kalau ati, muslimati. Mu'minati. Boleh? Jadi kalau ada atu, ati, confirm jamak salim ramai perempuan. Ata tak ada. Tuan-tuan takkan jumpa penambahan ata tak ada. Hanya ada atu, hanya ada ati. Saya buat contoh. Contoh kita. Muslimatun. Apa dia muslimatun? Orang Islam perempuan. Muslimatun, muslimah. Muslimah ni orang Islam perempuan. Orang Arab kalau dia nak kata orang Islam perempuan, ramai kan? Ramai, maka dia akan tambahkan alif ta. Dia akan jadi muslimah, muslimatu ataupun muslimati. Boleh? Apa terjemahan dia? Terjemahan dia orang Islam perempuan. Boleh? Muslimatu ataupun muslimati. Masa bila nak guna atu, ati, yang itu sabar. Sabar. Ya? Jangan gelojoh. Boleh? Jangan gelojoh. Baik. Tulis dekat ruangan komen. Jamak salim ramai perempuan. Senang ke susah? Senang ke susah? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya? Nambahan dia tak banyak. Satu je, alif ta. Cuma dua bunyi. Atu, ati. Yang paling penting, ata tak ada. Ata tak ada. Boleh? Tulis dekat ruangan komen. Satu. Maka dah selesai. Ya? Jamak salim ada kaedah, dah selesai. Tuan-tuan dah tahu cara nak kenal. Kita nak pergi pada jamak yang tiada kaedah ataupun jamak taksir. Ya? Jamak taksir, jamak yang tiada kaedah, kita dah sebut tadi, tuan. Dia ada dua. Jamak taksir orang. Yang kedua, jamak taksir bukan orang. Okay. Untuk jamak taksir orang, saya bagi contoh, tuan. Saya bagi contoh. Contohnya, al-ulama. 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 Ulama ni apa dia? Orang alim. Kan? Al-ulama ni, dia terjemahan dia ialah orang alim. Orang kita kalau seorang pun kita panggil ulama, kan? Ulama ni, dia asal daripada alimun. Ya? Alimun ni orang alim. Tapi kalau orang alim, kita sebut sebagai ulama. Ya? Kenapa kita kata dia jamak taksir orang? Al-ulama, orang-orang. Orang ke bukan orang? Orang lah, tuan. Maka dia jamak taksir orang. Boleh? Saya nak tanya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dekat ulama ni. Terjemahannya berganda ke tak berganda? Tulis dekat ruangan komen lagi. Ulama, terjemahan dia berganda ke tak berganda, tuan? Tulis dekat ruangan komen. Orang alim. Berganda ke tak berganda? Berganda ke tak berganda? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Ya, ahsantu. Ya? Berganda. Apabila berganda bermakna ulama ini dia menunjukkan ramai. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dekat al-ulama ini, ya, dia tak ada penambahan una,
tak ada penambahan ina, tak ada penambahan atu, tak ada penambahan ati. Ya? Jadi yang saya kata, ya, yang saya maksudkan dengan ada kaedah, tiada kaedah ini, ada kaedah bermaksud ada penambahan una, ina, atu, ati. Yang kita kata tiada kaedah ini bermakna dia tak ada penambahan una, ina, atu, ati. Itulah yang saya maksudkan ada kaedah, tak ada kaedah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimah, terjemahannya berganda, tetapi dia tak ada penambahan una, ina, atu, ati, maka tuan-tuan tahu itu jamak yang tiada penambahan ataupun jamak yang tiada kaedah ataupun jamak taksir. Boleh? Jadi jamak taksir, al-ulama, orang-orang alim. Orang ke bukan orang? Orang lah. Orang lah tuan. Boleh? Baik. Untuk bukan orang. Ya. Untuk bukan orang. Saya bagi contoh. Al-ashjar. Terjemahannya pokok. Pokok. Pokok-pokok. Dia jamak taksir bukan orang. Kenapa kita kata dia jamak tiada kaedah? Jamak taksir sebab terjemahannya berganda tapi tak ada penambahan una, ina, atu, ati. Maka dia jamak yang tiada kaedah. Jamak taksir. Orang ke bukan orang? Pokok. Pokok orang kan tuan? Pokok bukan orang lah. Pokok bukan orang lah tuan. Boleh? Maka kalau pokok-pokok bukan orang, maka kalimah al-ashjar itu dia adalah kalimah jamak taksir bukan orang. Tulis lagi dekat ruangan komen. Senang ke susah? Ya? Senang ke susah? Yang saya nak tekankan ialah, ya, tuan-tuan jumpa terjemahannya berganda. Berganda, tetapi tak ada penambahan una, ina, atu, ati. Ya? Tak ada penambahan una, ina, atu, ati. Tak ada penambahan, automatik dia jamak yang tiada kaedah ataupun jamak taksir. Ya? Ahsantum. Semua kata senang. Yang paling penting yang saya nak tuan-tuan betul-betul ingat dalam kepala tuan, ya? Simpan sungguh-sungguh. Simpan sungguh-sungguh. Ya. Selepas ini, kalau tuan-tuan jumpa kalimah, dan kalimah itu kalimah jamak. Tengok depan. Kalimah itu dia kalimah jamak. Ya. Jamak salim ke jamak taksir? Kalimah itu pula dia kalimah jamak taksir. Jamak taksir orang ke bukan orang? Jamak taksir bukan orang. Tengok tuan. Lepas ini kalau tuan-tuan jumpa kalimah. Ya? Tuan-tuan jumpa kalimah. Dan kalimah itu kalimah yang jumlahnya ialah jamak taksir. Bukan orang. Waktu itu tuan-tuan. Kalau saya tanya ganti nama dia. Ya, automatik. Jantina dia. Ya, kalau kalimah tu jamak taksir bukan orang. Automatik jantinanya adalah muannas. Ya. Kalau saya tanya ganti nama yang tersembunyi, automatik adalah iya. Kenapa Ustaz? Yang tu kena tanya orang Arab. Yang pasti jamak taksir bukan orang, jantinanya wajib muannas. Tak payah pening kepala. Ganti nama yang tersembunyi, automatik iya. Hiya, bukan hunna, bukan hum, bukan huwa. Hiya. Hiya. Tulis dekat ruangan komen, jelas ke tak jelas? Ya. Jumpa saja kalimah jamak taksir bukan orang, Kalau saya tanya jantina dia muzakkar ke muannas, automatik jantinanya muannas. Apa cara, apa bentuk jantina dia mesti muannas. Kalau saya tanya ganti nama yang tersembunyi, apa dia? Tuan-tuan tak payah nak cari pun tak apa. Ganti nama dia automatik. Iya. Kenapa macam tu Ustaz? Kenapa yang tu saya tak boleh jawab? Tuan-tuan kena pergi daftar umrah, jumpa orang Arab, tanya orang Arab. Ya?
Itu memang kaedah dia tuan. Baik. Ahsantum. Semua kata jelas. Yang terakhir. Ya. Saya bagi satu kalimah. Al-buyut. Ya. Al-buyut. Buyut ni apa? Buyut ni terjemahannya rumah. Rumah. Boleh? Buyut ni kan baitun min buyutillah. Rumah daripada rumah Allah kan. Al-buyut ni rumah. Kalau saya tanya tuan-tuan, al-buyut ini isim ke, fi'il ke, haraf, tentu sudah tentu tuan-tuan akan kata dia kalimah isim. Boleh? Bila isim pindah ke tak pindah? Pindah. Maka kena cari 3 maklumat. Baik. Kita nak fokus pada jumlah tuan. Yang kedua. Ya. Al-buyut. Rumah. Jamak ke mufrad? Jumlahnya mufrad ke jamak tuan? Jawab yang saya tanya dulu. Al-buyut rumah. Jumlahnya mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Al-buyut rumah. Ya. Ahsantum. Jumlahnya adalah jamak. Terbaik. Kita dah belajar tadi jamak dia ada 2. Jamak salim, jamak taksir. Ya. Al-buyut rumah. Al-buyut rumah. Dia jamak salim ke jamak taksir? Tulis lagi dekat ruangan komen. Al-buyut jamak taksir ke jamak salim? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ahsantum. Terbaik tuan, ya. Dia adalah jamak taksir. Sebab apa? Sebab tak ada penambahan una, ina, atu, ati, tapi terjemahannya berganda. Bermakna dia jamak taksir. Ataupun jamak yang tiada kaedah. Dan kita dah belajar. Jamak taksir ada 2. Orang dan bukan orang. Al-buyut, rumah. Jamak taksir orang ke bukan orang? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Jamak taksir ni betul. Orang ke bukan orang? Ya. Ahsantum. Dia adalah jamak taksir bukan orang. Ya. Dia adalah jamak taksir bukan orang. Baik, saya nak tanya tuan. Kita pergi nombor 1. Jadi, apakah jantina al-buyut? Muzakkar ke muannas? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Sikit lagi tuan. Ya. Sikit lagi. Al-buyut, jantinanya muzakkar ke muannas? Ya. Ahsantum. Jantinanya adalah muannas. Ustaz, tak ada ta marbutah pun. Ya. Sebab tu saya kata jamak taksir bukan orang, dia special. Tak ada ta marbutah pun tetap jantinanya muannas. Boleh? Dan kalau saya tanya ganti nama pertama ke, kedua ke, ketiga, confirm tuan-tuan jawab ketiga. Sebab tuan-tuan dah tahu isim wajib ganti nama yang ketiga. Saya nak tanya tuan-tuan, apakah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah al-buyut pada pagi ini? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Apakah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah al-buyut pada pagi ini? Ahsantum. Jadi dalam kalimah al-buyut ada ganti nama hiya yang tersembunyi. Kenapa hiya ustaz? Kenapa bukan hunna? Kan dia jamak. Saya dah ajar
Kalau jamak taksir bukan orang, automatik ganti namanya adalah ya. Ahsantu. Ya, ahsantu. Terbaik peserta saya hari Jumaat. Terbaik. 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 Siapa yang faham daripada mula sampailah habis kita belajar, tulis dekat ruangan komen Alhamdulillah. Siapa yang faham daripada mula sampai habis apa yang kita belajar, tulis dekat ruangan komen Alhamdulillah. Ahsantu. Ahsantu. Ya, ahsantu. Ya, selesai. Habis dah kelas kita pagi ni tu. Ya. Jumpa lagi Jumaat malam nanti, insya-Allah. Okay. Ya. Jadi terbaik